Salam sejahtera semua kepada mereka yang sedang menonton video ini. Dan pada hari ini, saya akan membuat satu pembentangan, yaitu hasil kerja saya selama 3 hari. Berdasarkan hasil kerja saya, yaitu berdasarkan Project Based Learning, PBL, yaitu Subjek Sains Komputer 2020. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan ini, marilah saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Okey, nama saya Myra Catherine Laiko Aragon. Saya dari kelas 5B dan saya bersekolah di SMJK Tionghoa Sandakan, Sabah. Okey, dalam subtopik ini, saya telah mengambil satu tajuk yang bertajuk Struktur Tata Susunan Array satu dimensi. Okey, seperti yang kita lihat tajuk ini, adakah anda faham apa itu struktur tata susunan array? Okey, dalam pembentangan ini saya akan menjelaskan lebih lanjut apakah itu struktur tata susunan. Okey, saya akan menjelaskan dahulu apakah itu tata susunan. Okey, dalam sistem pengurusan maklumat melibatkan pemprosesan suatu jumlah data yang banyak. Okey, bagi menguruskan agar data lebih tersusun dan senang dicapai, maka diperkenalkan konsep struktur data. Sebagaimanapun algoritma, jika data tidak tersusun, capaian dan pemprosesan data menjadi kurang efisien. Malah penulisan kod komputer menjadi amat sukar. Okey, salah satu struktur data yang penting ialah tata susunan. Okey, apa itu tata susunan? Okey, marilah kita lihat. Okey, tata susunan ialah pemboleh ubah yang membolehkan koleksi beberapa nilai data elemen dalam satu-satu masa dengan menyimpan setiap elemen dalam ruang memori. Okey, dalam subtopik ini juga kita akan mengkaji lebih lanjut apakah itu pemboleh ubah mudah yang pertama dan pemboleh ubah tata susunan. Dan kita akan melihat apa dia punya kelebihan tata susunan sebagai senarai data berbanding dengan pemboleh ubah mudah. Okey. Pemboleh ubah ialah slot memori yang telah dikhaskan untuk menyimpan data. Okey. Di sini yang pertama. Pertama kita akan belajar apakah itu pemboleh ubah mudah. Okey, di sini saya telah memberikan satu contoh, yaitu pemboleh ubah mudah. Okey, seperti yang kita lihat di sini, pemboleh ubah mudah menggunakan hanya satu kotak sahaja. Okey, kebiasaannya, pemboleh ubah mudah cuma menyimpan satu nilai data dalam satu-satu masa. Okey. Okey, di sini adalah dalam kod Java. Okey, maksud dia, dalam kod Java, nilai pemboleh ubah diisytihar seperti sinteks, seperti yang saya telah berikan di sini, yaitu jenis data nama pemboleh ubah. Contoh yang pertama. Okey, int markah. Maksud dia int yaitu integer dan nama pemboleh ubah kita yaitu markah. Dan jenis data kita adalah integer dan nama pemboleh ubah kita yaitu markah. Okey, yang kedua. Jika Java perlu menyimpan data bernilai 34, di sini kita boleh nampak seperti yang saya telah buat di sini, markah yaitu 34. Umpukan sahaja nilai 34 ke dalam pemboleh ubah markah. Kod Java boleh ditulis seperti yang berikut. Kod Java ditulis seperti begini ya. Okey. Kedua-dua langkah di atas yang saya telah berikan yaitu dibuat sekaligus dalam satu arahan. Okey. Dalam analogi yang berikut, pemboleh ubah boleh
boleh diisytiharkan, dibaratkan sebuah bilik kosong yang boleh diduduki oleh satu penghuni sahaja pada satu-satu masa. Hal ini bermaksud sekiranya jenis data pemboleh ubah ialah integer, maka nilai yang boleh disimpan ialah integer sahaja. Okey, dalam analogi rumah kosong yang berikut, nama rumah tersebut ialah markah dan rumah ini hanya membenarkan tetamu jenis integer sahaja untuk datang menginap. Okey, di sini saya akan memberikan satu analogi pemboleh ubah mudah. Okey, analogi bagi sebuah rumah yang kosong lah. Contoh rumah yang kosong. Rumah ini dinamakan bilik bujang. Okey, bilik bujang. Okey, rumah ini hanya mempunyai satu bilik untuk seorang penghuni sahaja. Okey, penghuni tersebut mestilah khusus, misalnya untuk kaki tangan sekolah yang berjawatan guru dan bujang. Okey, sekarang cuba bayangkan rumah tersebut ialah pemboleh ubah muda yang bernama markah dan hanya membenarkan satu nilai disimpan serta nilai tersebut mestilah berjenis integer sahaja. Okey, bagaimananya sekiranya terdapat banyak data jenis integer yang perlu disimpan? Okey, sebagai contoh data-data jenis integer 34, 56, 78, 89, 56 dan sebagainya perlu disimpan dalam pemboleh ubah. Kita hanya perlu diisytihar lebih banyak pemboleh ubah sahaja, bukan? Okey. Okey. Seperti di sini. Okey. Coba kita bayangkan dahulu. Bagaimana pula jika terdapat 100 markah yang perlu disimpan, penggunaan pemboleh ubah nampaknya kurang ekonomik. Jika bilangan data yang disimpan adalah besar, cuba fikirkan, adakah wajar mengisytiharkan 100 pemboleh ubah? Contoh-contoh di atas yang telah saya berikan, iaitu melibatkan penggunaan jenis data mudah. Jenis data mudah menggunakan satu sel ingatan sebagai pemboleh ubah untuk menyimpan suatu data. Okay. Di sini kita boleh nampak iaitu banyak betul yang kita mau menggunakan. Ini adalah jenis pemboleh ubah mudah yang saya telah jelaskan. Apakah itu pemboleh ubah? Di sini kita boleh nampak integer markah yang pertama kita ialah 34. Cuba kita bayangkan kalau ada 100 macam mana? Ada macam kita boleh nampak banyaklah dia punya pemboleh ubah. Contoh macam 100 yang tadi saya katakan. Adakah itu membanyakkan lagi kerja kita untuk kita membuatkan satu per satu? Okey. Kedua, marilah kita lihat. Okey, pengisytiharan tata susunan. Okey, mari saya jelaskan lebih lanjut lagi. Apakah itu pengisytiharan tata susunan? Okey, dalam kehidupan harian, biasanya data yang sama akan disimpan dalam senarai. Okey, dalam konteks atur cara komputer, senarai data dirujuk sebagai tata susunan. Okey. Seperti yang kita awal-awal lagi kita yang saya jelaskan, apakah itu tata susunan? Okey, tata susunan, mari saya ulangkan balik. Okey, tata susunan ialah satu koleksi atau lebih data yang dipanggil elemen. Setiap tata susunan mempunyai jenis data tertentu. Okey, tata susunan integer menyimpan elemen jenis integer sahaja. Demikian juga halnya dengan double, string dan jenis-jenis data yang lain. Okey. Seperti yang saya telah berikan yang di atas kali itu, yang pengisytiharan tata susunan. Okey, dalam kod Java syntax, pengisytiharan struktur tata susunan adalah seperti yang berikut. Mari kita lihat. Jenis data. Lepas tu dia ada itu macam mana macam apa itu? Dia punya tanda kurung. Tanda kurung siku ada 2 dan nama tata susunan. Okey. Dan yang kedua ya lagi, yang perenggan yang kedua itu nama tata susunan dia dan
dia punya new jenis data size tata susunan. Maksudnya di situ, sinteks yang ditunjukkan di atas terdiri daripada 2 baris. Baris yang pertama yang saya telah berikannya itu mengisytiharkan nama tata susunan. Baris kedua pula mengisytiharkan size tata susunan. Okey. Mengisytiharkan nama tata susunan. Jenis data merujuk jenis data tata susunan. Simbol tanda kurung iaitu siku ada 2. Dan ialah simbol khas untuk menunjukkan bahawa pemboleh ubah ialah jenis tata susunan, bukannya pemboleh ubah muda. Misalnya integer, lepas tu dia siku untuk tata susunan integer, double untuk tata susunan double ataupun string. Iaitu dia punya siku untuk tata susunan string. Nama tata susunan ialah nama yang disesuaikan diberikan oleh pengatur cara. Okey. Okey, yang saya telah berikan iaitu contoh. Contoh yang di bawah itu bermaksud dalam contoh ini jenis tata susunan integer ialah int ialah integer. Okey, simbol yang siku tu yang tanda kurung tu merujuk jenis pemboleh ubah iaitu tata susunan. Nama tata susunan ialah senarai markah. Okey, size tata susunan. Okey, nama tata susunan yang tadi yang kita buat yang di atas tu, yang di pengisytiharan tata susunan yang kedua itu kan. Yang nama tata susunan, lepas tu new jenis data size tata susunan. Dalam baris kedua, bilangan elemen ya dalam tata susunan diisytiharkan. Kata kunci new digunakan untuk set size tata susunan. Ini diikuti oleh jenis data dan size susunan dalam tanda kurung. Dia tanda kurung itu. Okey, contoh yang ini. Saya telah memberikan contoh. Dia punya contoh iaitu dia punya nama tata susunan iaitu senarai markah. Dan dia punya new jenis data, maksud dia apa yang kita mau tulis lagi new seperti yang baharu. Okey, jenis data iaitu integer dan size tata susunannya iaitu 6. Okey, dalam contoh ini pemboleh ubah tata susunan boleh mengandungi 6 elemen. Pemboleh ubah jenis integer seperti yang dinyatakan dalam new integer lepas tu kurungan 6. Okey, 6 ruang memori yang kosong diperuntukkan untuk menyimpan data jenis integer dan semuanya adalah untuk tata susunan bernama senarai markah. Okey, baris pertama mesti ditulis dahulu sebelum baris kedua. Okey, pengisytiharan tata susunan bernama senarai markah dibuat seperti susunan yang berikut. Okey, mari kita lihat ruang memori untuk tata susunan dalam jadual berikut dan bandingkan ruang memori pemboleh ubah muda. Okey, ini adalah contoh dia punya macam mana dia punya gambaran tata susunan yang bukan pemboleh ubah muda dan ini adalah contoh macam mana itu dia punya rupa pemboleh ubah tata susunan. Ini adalah rupanya pemboleh ubah tata susunan. Okey. Ruang memori pemboleh ubah muda dan ruang memori tata susunan. Okey, mari kita buat perbandingan di antara dua pemboleh ubah ini. Yang pertama iaitu pemboleh ubah muda dan pemboleh ubah tata susunan. Okey, cuba kita perhatikan bahawa tata susunan ialah koleksi-koleksi sel memori satu nama dan indeks. Indeks tata susunan bermula daripada sifar. Jadi dalam contoh 6 elemen, indeks ialah 0, 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Okey, mari kita perhatikan bahawa nilai-nilai elemen ialah 0 dalam setiap sel. Hal ini demikian kerana tata susunan ini masih belum diberikan sebarang nilai. Okey. Mari kita lihat analogi. Bayangkan sebuah bangunan yang panjang dalam asrama bujang. Okey, terdapat 6 bilik untuk seorang guru yang berstatus bujang pada setiap satunya. Okey, perhatikan bahawa setiap bilik mempunyai 6 bilik kan? Dia mempunyai 6 bilik. 6 bilik yang menggunakan
bukan. Dia 6 bilik untuk seorang guru yang berstatus bujang pada setiap satunya. Okey, perhatikan bahawa setiap mempunyai 6 bilik yang menggunakan indeks. Indeks yang senarai nombor yang bermula daripada sifar. Dan indeks memudahkan pemilik bangunan asrama bujang untuk mengesan bilik mana yang kosong dan mengemaskinikan status bilik. Okey, itu adalah yang seperti kita nampak, iaitu jenisnya. Yang analogi yang saya telah berikan seperti tadi, yaitu analogi pemboleh ubah jenis tata susunan ialah sebuah bangunan dengan banyak bilik. Okey. Okey, mari kita tengok yang sebelahnya. Okey, pengumpukan tata susunan. Apa itu pengumpukan tata susunan? Okey, seperti yang kita katakan tadi, pengisytiharan tata susunan menyediakan ruang memori yang masih kosong. Oleh sebab itu, nilai perlu diberikan melalui proses pengumpukan. Okey, selepas diisytihar yang seperti yang tadi, okey, nilai diumpuk dengan memanggil elemen-elemen satu tata susunan satu per satu. Okey. Okey, ini yang saya telah katakan tadi. Pengisytiharan tata susunan menyediakan ruang kosong, bukan? Okey, ruang memori yang masih kosong. Okey, oleh sebab itu nilai perlu diberikan melalui proses pengumpukan. Okey, lebih jelas dikatakan di situ. Nilai perlu diberikan melalui proses pengumpukan. Okey, selepas diisytiharkan yang tadi, awalnya tadi tu, nilai diumpuk dengan memanggil elemen-elemen tata susunan satu per satu. Okey, di sini yang saya telah berikan, yang di atas itu, senarai, yang di atas itu, senarai marka. Okey, ini adalah contoh yang tadi saya telah ajar, yang di sini tu. Sekejap ya. Di sini, cara dia punya tuliskan, tadi dia punya contoh. Di sinilah dia. Okey. Sudah faham yang tadi dari awal kan? Okey, mari kita tengok dalam memori komputer, elemen-elemen dalam tata susunan sentiasa diletakkan sebelah menyebelah dalam satu blok memori. Okey, mari kita lihat. Ini adalah sel memori menunjukkan elemen-elemen dalam tata susunan. Okey, elemen yang pertama iaitu 34, 56, 78, 89, 56, 95. Okey, nama tata susunan. Okey, seperti yang kita awal-awal lagi cakap, apa yang dinamakan tata susunan itu iaitu senarai marka dan indeks ditulis di bawah elemen-elemen yang di dalam kotak itu. Okey. Okey. Indeks yang pertama iaitu kosong. Kan kita sudah tadi cakap, yang pertama mesti kita tulis kosong di depan, di hadapan dia. Okey. Okey. Dah jelas? Jelas di sini? Sel memori menunjukkan elemen-elemen dalam tata susunan. Sudah jelas? Okey, mari kita next. Okey, pengumpukan nilai awal tata susunan. Ini adalah satu penjelasan yang saya ingin jelaskan. Apa itu pengumpukan nilai awal tata susunan yang telah kita belajar tadi di hadapan? Okey, apa itu? Mari kita contoh-contoh dia. Kejap ya, saya cari dulu itu. Apa itu? Okey, di sini pengumpukan nilai awal tata susunan. Okey, seperti yang kita di hadapan tadi kita kita telah belajar pengisytiharan tata susunan dan yaitu kedua dia punya macam mana dia pengumpukan. Okey, di sini kita akan belajar pengumpukan nilai awal tata susunan. Okey, dalam pengumpukan nilai awal, umpukan dibuat ketika melakukan pengisytiharan. Sebagai contoh di sini saya telah berikan. Kita belajar sudah kan tadi yang di hadapan itu. Okey, yang pertama dibahagikan kepada dua kan. Yang di sini dibagikan dua. Yang pertama yaitu pengisytiharan. Dan yang di belakang tu ialah pengumpukan nilai awal.
Macam kita belajar tadi yang di sini. Kejapnya pengumpulan nilai awal. Di sini. Macam mana dia umpuk lagi dia punya nilai. Tapi ini adalah dalam tata susunan lah, tata susunan. Okey, pengumpulan nilai awal ini bermaksud dia. Okey, kombinasi jenis data dan tanda kurung integer lepas dia kurung adalah untuk mengisytiharkan nama senarai markah sebagai pemboleh ubah tata susunan integer. Oleh sebab umpukan awal digunakan, size tata susunan tidak perlu dimasukkan dalam tanda kurungan pengisytiharan. Size tata susunan ditentukan secara otomatik oleh pengumpulan nilai-nilai berdasarkan bilangan data dalam tanda kurung dakap, dan semua data yang hendak disimpan ialah satu jenis yang sama. Okey? Okey, mari kita tengok. Ini kejap ya, sebentar. Saya cari dulu itu. Okey. Di sini saya telah berikan lukisan blok memori pemboleh ubah mudah berbanding lukisan blok memori tata susunan. Okey, seperti awal-awal lagi kita telah belajar. Yang pertama yaitu apa? Pemboleh ubah mudah, dan kedua yaitu pemboleh ubah tata susunan. Okey, di sini kita boleh dapat apa perbezaan dia. Yang pertama, mari kita reflect lagi balik. Yang pertama yaitu pemboleh ubah mudah. Seperti yang kita katakan, pemboleh ubah cuma hanya satu saja. Dia punya slot memori yang telah dihaskan untuk menyimpan data, dan kebiasaannya pemboleh ubah mudah cuma menyimpan satu nilai data dalam satu masa. Dan ini lain pula pemboleh ubah mudah. Dia boleh banyak-banyak macam tidak menyusahkan lah. Seperti yang pemboleh ubah itu kan, dia lebih kurang kelebihan dia. Seperti yang pemboleh ubah mudah, dan pemboleh ubah tata susunan dia lebih banyak kelebihan berbanding dengan itu pemboleh ubah mudah. Okey, jelas. Di sini sudah ada contoh dia yang saya telah berikan. Okey, cuba anda bayangkan kalau kita mau anulah. Kejap ya, sebentar sikit. Mana itu? Kejap ya. Sebentar. Okey. Adakah anda sanggup untuk menyimpan satu nilai data dalam satu masa dalam satu kotak itu sahaja? Saya rasa tidak sangguplah, sebab lebih baik kita menggunakan pemboleh ubah tata susunan. Okey, di sini kita telah nampak kelebihan-kelebihan antara dua pemboleh ubah, iaitu yang pertama pemboleh ubah mudah dan pemboleh ubah tata susunan. Okey, dari yang saya ingin cakap, yang bagus lagi kita menggunakan itu tata susunan. Komputer mempunyai tata susunan yang sangat besar. Hal ini adalah kerana tata susunan merupakan cara terbaik untuk memproses data yang sangat besar terdapat di dalam komputer. Okey, akhir sekali, yang lebih mempunyai kelebihannya itu tata susunan, pemboleh ubah tata susunan berbanding dengan yang pertama itu pemboleh ubah mudah. Okey, jelas semuanya. Dan sebelum saya akhiri pembentangan ini, semoga pembentangan ini kamu lebih faham dan lebih teliti dan lebih faham dan jelas apakah itu tata susunan. Okey. Dan kita sudah tahu apa dia punya kelebihan dan dia punya keburukan. Okey, lebih baik kita menggunakan pemboleh ubah tata susunan lah berbanding dengan yang pertama itu pemboleh ubah mudah. Okey, sekian, terima kasih dan sampai sini sahaja. Dan terima kasih kepada mereka yang menonton video ini, dan semoga apa yang saya telah buat ini lebih
memahami kepada Anda dan mempelajari apakah itu tata susunan maksudnya. Okey. Sebelum saya keluar dan sebelum saya mematikan video ini, dan saya ingin mengucap terima kasih kerana menonton video ini, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada kamu semua yang sedang menonton video ini, dan semoga apa yang saya telah memperjelaskan apakah itu struktur tata susunan dapat menambahkan ilmu kamu lagi, okey? Dan dapat mempelajari apa yang saya telah pelajari dan saya telah mengajar kamu. Okey, terima kasih atas segalanya. Semoga apa yang saya telah buat pembentangan ini, kamu boleh dapat mempelajari sesuatu dalam video ini. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih.